Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So guys, ini adalah Realme 8 5G dan untuk tanda harga rasmi, ia sepatutnya ditawarkan bawah RM900 dan of course Realme akan buat first sale punya promotion should be lower than that. Dan aku dah gunakan peranti ni lebih kurang 2 minggu plus. So dalam video kali ni aku nak kongsi kepada korang ulasan aku tentang Realme 8 5G ni. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut, tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. Dan macam biasa, video ulasan dekat Izami Gadget ni kita akan pecahkan kepada beberapa bahagian. Bahagian pertama, apa yang menarik. Bahagian kedua, apa yang kurang menarik sikit. Bahagian ketiga, mungkin kita akan bagi sedikit verdict tentang peranti ini. Jadi jom kita ke bahagian pertama. Apa yang menarik tentang Realme 8 5G ni? Let's go! Benda pertama yang aku suka tentang peranti ini adalah dari segi dia punya pemilihan SoC dia ataupun pemilihan chipset dia. Sebab apa, untuk pengetahuan korang, dia menggunakan MediaTek Dimensity 700 5G, which is a latest punya mid-range punya chipset daripada Dimensity ataupun daripada MediaTek. Dan aku yakin bila dengan MediaTek je pasti ramai akan boleh nak komen kat bawah bahawa oh jangan beli, skip video, skip this device, MediaTek itu, MediaTek ini. Sebab apa? Aku faham concern korang datang daripada mana. Sebab apa, previously mungkin MediaTek ada history yang kurang memberangsangkan. Tetapi apa, at least aku boleh assure you untuk Dimensity 700 5G ni, it works like charms. Di mana dalam pengguna aku sehari-hari memang tak ada masalah. Aku buat kerja ke, untuk ambil gambar ke, media sosial, Facebook, YouTube, Netflix, balas WhatsApp, jawab panggilan, ambil gambar, apa lagi, browsing, everything, jawab panggilan again. Memang tak ada masalah. So far sepanjang pengguna aku tak rasa apa-apa stutterness ataupun lag dekat mana-mana. Meaning that a good sign untuk sebuah chipset kelas dia. Dan bagi siapa yang concern pasal benchmarking, dia berjaya mendapatkan markah sekitar 360,000 dalam AnTuTu benchmarking, which is to put in perspective, dia punya ranking tu should be atas sikit daripada Snapdragon 732G. Tetapi aku yakin ramai akan trigger. So kita put in the safe punya words, dia berada pada kadar level-level Snapdragon 730 series. Alright. So again, for the price agak memberangsangkan. Dan bagi sesiapa yang concern about gaming, ramai cakap oh MediaTek gaming itu, MediaTek gaming ini, don't worry juga. Sebab apa? Walaupun aku bukanlah heavy gamer sangat untuk peranti ini, tapi as far as my usage, untuk gaming setakat Mobile Legends PUBG tu boleh game dengan baik, tak ada masalah. Cumanya gaming punya setting grafik tu tak maksimum lagi. Sebab apa? Dia belum optimize lagi. Dan bagi siapa yang lebih concern lagi, mungkin korang boleh tengok video gaming test Mr. Gadget yang mungkin should be keluar ketika video ini keluar juga. Di mana kalau based on Mr. Gadget, dia kata bahawa untuk gaming dia boleh mendapatkan masa bermain sekitar 6 jam, which is agak impressive, bukan? Dan setakat permainan dia tu, walaupun dia main Mobile Legends je, suhu bermain tu tak cecah lebih 40 darjah Celsius, which is again a good sign bagi siapa yang concern pasal overheating issue. So again, bagi aku Dimensity 700 5G ada pada Realme 8 5G ni, ya a step ahead lah untuk kelas dia. Maknanya MediaTek makin improve dari sudut SoC dia. Perkara kedua yang aku suka tentang peranti ni adalah dari segi dia punya paparan. Again, smooth display punya experience. So bagi siapa yang follow Izami Gadget sekian lama, korang pasti tahu bahawa Izami Gadget memang suka higher refresh rate. Izami Gadget memang suka paparan yang lancar, pantas dan laju. Dan apa aku boleh katakan untuk Realme 8 5G ni, again dia meeting the minimum requirement. Dia hadir dengan 90Hz punya display. Cumanya dia adalah IPS LCD. Walau bagaimanapun, suka untuk aku katakan bahawa ia adalah sebuah IPS LCD yang bukan Lawia punya, bukan Lausi punya lah. Dia punya warna dia cukup colourful, dia punya kecerahan cukup terang, gambar dia cukup tajam, dia punya responsiveness memang lancar, tak ada masalah. So far untuk sebuah IPS LCD, ini adalah well-tuned punya IPS LCD. Perkara seterusnya yang aku suka tentang peranti ini adalah dari segi dia punya battery performance. Sebab apa, untuk penonton korang, dia hadir dengan bateri berkapasiti 5000 mAh. Again, dia meeting the minimum requirement standard untuk 2020 dan ke atas. Apa aku boleh katakan, untuk bateri berkapasiti sebesar itu memang nothing much to be expected. Dia boleh last throughout the day, memang sangat-sangat mudah. Kalau korang pandai jimat sikit, dia boleh lajak sampai ke hari kedua. Malah aku buat sedikit test lah untuk uji ketahanan bateri dia. Aku cuba menonton Netflix dan YouTube tanpa henti. Aku berjaya mendapatkan SOT lebih kurang 7 jam dengan bateri berbaki lebih kurang 20% lagi, which is bagi aku agak impressive juga kan. Dan macam korang dengar tadi, untuk gaming test Mobile Legends dilakukan oleh Mr. Gadget, beliau mendapatkan masa bermain lebih kurang 6 jam. Again, agak konsisten dengan test aku kan. Dan mungkin ini disebabkan oleh dia punya SoC itu sendiri. Sebab apa, macam korang tahu, ataupun bagi siapa yang tak tahu, Dimensity 700 5G ni adalah sebuah chip perprosesan kelas pertengahan dengan saiznya adalah 7nm. Meaning that semakin kecil saiz SoC ataupun saiz dia punya chipset dia, semakin power efficient, semakin jimat bateri. So again, siapa cakap MediaTek tak perform ataupun tak improve kan?
at least untuk bateri punya department agak menarik. Perkara seterusnya yang aku suka tentang peranti ni adalah dari segi dia punya kamera, especially main shooter 48MP kat belakang ni. Apa aku boleh katakan? Ya, dia ada dengan triple camera. Salah satunya adalah 48MP. Apa aku boleh katakan dari segi day-to-day punya usage, gambar on point, sharp, cukup colourful, cukup color dia tak kuning, tak merah. Aku suka color dia, agak clean. Dan dia punya night mode pun okey. Bokeh dia pun boleh dipui, agak kemas. Dan apa aku boleh katakan, dia punya night shot dia pun boleh dikatakan agak menarik. Dan aku suka juga dengan dia punya penggunaan watermark yang baru. Watermark kuning Realme kat tengah tu memang nampak lebih baru, nampak lebih canggih sikit lah. Walaupun mungkin bagi setengah orang tak penting, tapi bagi aku benda-benda kecil macam tu, bila ditambah baikkan, dia memberikan satu pengalaman yang baru untuk device yang baru. So last but not least, benda yang aku boleh katakan, aku bukan nak kata aku suka, tapi features ni hadir dan aku agak impressed, iaitu dia hadir dengan features dipanggil sebagai DRE expansion, which is, kalau to put in perspective again, features macam ni usually dihadir dalam laptop, di mana secara bahasa mudahnya, macam korang tahu, dia hadir dengan RAM 8GB RAM, tetapi dengan adanya fungsi DRE ni, dia memberikan korang peluang untuk meminjam ROM ataupun internal storage korang sedikit untuk dijadikan RAM bila masa memerlukan, dan korang boleh toggle secara manually dekat dalam setting dia. Dan of course aku tak ada cara untuk mencuba, tak ada satu method mechanical nak mencuba nak membuktikan, tapi at least the features is there. So in the features, mungkin kita tak perlukan lagi RAM yang lebih banyak. Mungkin dengan kombinasi seperti ini, korang boleh ada unlimited RAM kan, who knows. Tapi at least bagi aku, feature tu hadir pada peranti Realme setakat ni dan dia agak impresif. Now kita ke bahagian kedua, iaitu apa yang kurang menarik sikit tentang Realme 8 5G ini. Jom. First thing first, speaker. So untuk korang, siapa yang tengok video unboxing aku pasti tahu bahawa Realme 8 5G ni adalah mono speaker dekat bawah sahaja. Which is dalam video unboxing tersebut aku katakan bahawa dia punya mono speaker quite good, cukup lantang, cukup kuat, cukup menarik, cukup sedap. Cumanya again, it is still a mono speaker. So kita dah tengok 2020-2021 ni kita telah dihadirkan dengan pelbagai jenama phone lain yang boleh hadir dengan harga murah stereo speaker. So bagi aku, stereo speaker ni dah bukan satu luxury thing tau. Dia dah macam satu basic thing sebagaimana 90Hz punya display. So kalau anda kata dia boleh memberikan kita setup stereo speaker walaupun bukan yang paling kuat, aku rasa pasti ramai hargai lah. Perkara seterusnya yang aku kurang sikit tentang peranti ni adalah dari segi dia punya pengecasan dia. Walaupun again macam aku cakap tadi, bateri dia agak impresif, boleh bertahan 1 hari plus, boleh SOT sampai 6 ke 7 jam. Memang sangat-sangat impresif disebabkan oleh penjimatan bateri ataupun penjimatan SoC dia. Tetapi dia hadir dengan pengecasan 18W saja, which is bukanlah nak katakan perlahan. Tapi bila kau dah melalui 2020, 2021 dan ke atas, kau dah jumpa bahawa peranti-peranti harga 600 pun hadir dengan 33W, 30W. Even Realme pun ada teknologi 30W, 30W DAC charger lah. So dia ada dua situasi. Sama ada 18W ni adalah satu cara untuk Realme cut cost, sebab apa dia dah memberikan chipset yang bagus untuk kita, ataupun ia adalah limitation Dimensity 700 5G tersebut. Sebab apa? Kita pun tahu bahawa SoC memainkan peranan untuk kadar bateri pengecasan, untuk kamera dan lain-lain. Dan aku lihat bahawa pesaing dia yang menggunakan Dimensity 700 5G juga hadir dengan pengecasan 18W. So mungkin kita boleh katakan bahawa ia adalah limitation SoC tersebut. So perkara terakhir yang aku rasa kurang sikit tentang peranti Realme 8 5G ni adalah dari segi dia punya kamera. Again, walaupun dekat bahagian yang aku suka tadi, kamera adalah satu point yang aku boleh katakan agak menarik untuk kelas harga dia. Kamera dia on point, cantik, cukup sharp, everything lah yang aku suka. Tetapi ia hanya tertakluk kepada, aku boleh katakan, main shooter 48MP dia dan juga depth sensor dia. Sensor selain itu, contohnya macro sensor dia bagi aku agak mengecewakan. Sebab apa? Satu, dia adalah 2MP, so kita tak boleh nak expect more. Tetapi dalam penggunaan aku, bila mana aku nak ambil gambar yang makro, bila cukup dekat tu, yang sepatutnya kita boleh ambil macro shot, dia akan jadi tak begitu fokus. Bila kita jauhkan sikit, dia tak begitu makro. So that's the problem. Akhirnya kau tak mendapat satu macro shot. Kau mendapat lebih kurang macam zoom punya shot, which is kau boleh ambil walaupun tak ada makro punya lens. So itu satu perkara. Perkara kedua adalah, macam korang dengar dalam video unboxing aku, dia tak ada apa-apa ultra wide angle punya lens. Which again, dari penggunaan aku, ultra wide angle lens adalah lebih penting berbanding mana-mana lens selepas lensa utama. So walaupun dia boleh memberikan ultra angle lens mungkin 2MP, sebab aku dah cukup hargai, berbanding 2MP makro yang mungkin tak begitu efektif dekat peranti ini. Again, I'm not sure adakah ini limitation Realme
untuk cut cost lagi, ataupun itu adalah limitation Dimensity 700 5G sendiri. Sebab apa? Again, dekat pesaing dia yang menggunakan Dimensity 700 5G pun sama. Dia tak ada dengan ultra wide angle lens dan dia juga ada dengan pengecasan 18 watt saja. So mungkin kita boleh rumuskan bahawa ada certain thing yang dia terjadi akibat limitation of the SoC itself. So secara conclusionnya, apa aku boleh katakan, untuk penawaran harga bawah RM900 untuk dia punya harga retail price dan mungkin dia punya promotion price, first sale price dia adalah lebih murah, nothing much to be expected. Kalau korang tanya pendapat aku, ini adalah sebuah peranti yang mudah untuk direkomendkan. Sebab apa? Siapa sangka untuk 2021 kita boleh dapat sebuah peranti bawah RM900 yang ada dengan paparan high refresh rate, dengan bateri yang besar yang boleh tahan lama, SoC yang ada 5G, lepas tu ada dengan kamera 48MP dan here and there. Bagi aku, untuk kelas harga dia, ia adalah sebuah penawaran yang sukar kita nak komplain sangatlah. Walaupun tadi aku ada cerita benda-benda yang aku kurang sikit, tetapi kalau dilihat dari sudut harga dan juga penawaran yang lebih major, ini adalah sebuah peranti yang mudah untuk direkomendkan untuk anda yang sedang mencari sebuah peranti bawah RM900. So guys, sampai sini sahaja video kali ini. Kalau anda kata korang suka video-video macam ni, korang boleh klik butang subscribe kat bawah, butang loceng kat sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.